Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini merupakan video kedua untuk pengenalan kepada sistem PPHP. Okey, pada video sebelum ini saya dah terangkan tujuan utama sistem PPHP ini dibangunkan dan juga pengguna-pengguna yang terlibat serta modul-modul yang ada dalam sistem PPHP. So untuk video ni saya akan tunjukkan pengenalan kepada sistem PPHP dari segi akses ke halaman utama sistem ini dan juga menu-menu yang ada dalam halaman portal tu dan juga cara nak akses ke akaun masing-masing lah. Kalau tuan-tuan sebagai pengusaha, pautan mana yang tuan-tuan perlu pergi untuk akses ke akaun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebagai pengguna PP, akses untuk log masuk kepada sistem PPHP ni, cara-cara log masuk dia, halaman log masuk dan juga yang berkaitan lah. Okay, seperti yang tuan-tuan lihat, halaman sistem PPHP ni perlu diakses melalui web browser. Web browser ni contohnya tuan-tuan kalau biasa guna Internet Explorer, Google Chrome, Safari dan lain-lain lah, itu kita panggil internet browser. So untuk mengakses sistem PPHP yang penting tuan-tuan kena ada line internet lah. Tuan-tuan boleh akses di mana saja asalkan tuan-tuan mempunyai talian internet. Okay, alamat domain atau URL yang kita gunakan adalah pphp.lpp.gov.my. Ini merupakan URL rasmi untuk sistem PPHP ni lah. Okay, so sebagai contoh, kalau tuan-tuan ingin mengakses sistem PPHP ni, tuan-tuan kena buka salah satu browser yang tuan-tuan ada. Sebagai contoh kat sini saya menggunakan Google Chrome. So saya akan type pphp.lpp.gov.my. Okay, klik enter. Okay, tuan-tuan akan dibawa ke halaman utama sistem PPHP atau kita panggil ini adalah halaman portal sistem PPHP. Okay, halaman portal ni dia lebih kepada pengenalan kepada sistem PPHP ni lah. Kalau tuan-tuan lihat kat menu atas ni kita ada mengenai PPHP, borang pendaftaran, hubungi kami, kedai PPHP, log masuk dan juga pilihan bahasa lah. Kalau tuan-tuan tak faham bahasa Melayu, tuan-tuan boleh pilih bahasa Inggeris dan juga sebaliknya lah. Okay, so ni adalah halaman utama sistem PPHP. Kita ada beberapa section kat sini. Yang first ni, yang ke atas ni kita panggil menu utama. Okay, yang section kedua ni kita panggil slider, iaitu kalau sistem ni mengeluarkan iklan-iklan ataupun maklumat-maklumat tertentu, dia akan boleh publish kat atas ni lah, kat slider ni. Okay, yang kat sebelah kanan ni kita panggil iklan khusus atau latihan yang dikeluarkan oleh PPK yang berdaftar dalam sistem PPHP ni lah. So maksudnya PPK boleh membuat iklan. Contoh dia ingin membuat satu kursus latihan tanaman sesuatu komoditi, so dia boleh mendaftarkan iklan dan akan keluar kat ruangan sebelah kanan biru ni lah. Okay, seterusnya kat section bawah ni kita ada akses ataupun pautan kepada borang pendaftaran. So yang ini adalah khas untuk sekiranya orang awam ingin menjadi bukan ahli projek dalam sistem ni. Maksudnya pada video sebelum ni saya dah terangkan ada dua jenis ahli, iaitu ahli projek dan juga bukan ahli projek. Okay, secara kesimpulan dia, apa yang tuan-tuan perlu tahu, beza ahli projek dan juga bukan ahli projek ni. Ahli projek dia hanya boleh didaftarkan oleh PPK itu sendiri. So maksudnya PPK dah ada rekod ahli-ahli dia dan dia kena daftarkan dalam sistem PPHP ni nantilah. So berbeza dengan bukan ahli projek. Bukan ahli projek ni dia adalah orang awam yang tidak mempunyai
tidak terlibat dengan mana-mana PPK, tapi dia ingin menggunakan sistem ni untuk kemudahan ataupun maklumat pertanian dia lah. Contoh dia mengusahakan cili, dia menggunakan sistem ni untuk mengetahui jadual tanaman dia, untuk merekodkan dia punya jual beli kepada pasar-pasar yang dia jual sendiri, tidak jual kepada PPK, dan dia ingin tahu rekod-rekod jualan dia lah. So nanti dia akan ada statement jual beli dia, laporan jual beli dia, dan dari situ dia boleh kemukakan print out ataupun minta endorsement dari PPK supaya dia memudahkan dia untuk membuat pinjaman bank ataupun lain-lain keperluan lah. Itu tujuan utama kepada bukan ahli projek. So harap tuan-tuan boleh faham beza antara ahli projek dan juga bukan ahli projek. Nanti saya akan tunjukkan satu video khas untuk ahli projek dan juga bukan ahli projek. Okay, so ni adalah borang pendaftaran bukan ahli projek. So dia akan masukkan maklumat-maklumat ni. Yang pertama dia kena masukkan komoditi apa yang dia tengah usahakan, projek apa yang dia tengah buat. Seterusnya dia akan pilih pertubuhan peladang yang terdekat dengan dia ataupun yang dia biasa berhubung dengan PPK itulah. Sebagai contoh, kalau dia pilih cili, nanti semua bila dia pilih cili kat sini, cili merah, semua PPK yang ada mengusahakan cili merah ni akan keluar kat senarai pilihan ni lah. Sebagai contoh, yang kat sini ada satu saja, PPK Kuala Langat. So nanti kalau next time ada PPK yang terlibat dalam sistem ni, contoh PPK Muar apa semua. So kalau PPK Muar pun mengusahakan mengambil cili merah untuk dipasarkan dalam pusat pengumpulan dia, so PPK Muar pun akan tersenarai dalam pilihan ni lah. So orang awam atau petani yang ingin menggunakan sistem ni, dia boleh buat pilihan lah, sama ada dia nak berhubung terus dengan PPK Kuala Langat ataupun PPK Muar. So itu beza antara ahli projek dan juga bukan ahli projek lah. So dia akan masukkan maklumat peribadi dia dan juga maklumat komoditi yang dia usahakan, dan dia akan klik hantar. Bila dia klik hantar ni, permohonan dia akan dihantar kepada PPK yang dia pilih kat sini lah. So maksudnya dia akan menjadi ahli bukan projek kepada PPK yang dia pilih kat sini. So nanti pengurus projek akan membuat semakan permohonan dia. So dia akan sama ada disahkan atau ditolak lah permohonan orang atau petani yang membuat permohonan ni. Okay, itu secara ringkas untuk bukan ahli projek. Okay, seterusnya kat sini ni adalah produk terkini yang ada tersenarai dalam kedai PPHP ni lah. So kedai PPHP ni kalau tuan-tuan klik, dia akan pergi ke tab baru. So ini adalah halaman e-commerce untuk kedai PPHP. So semua produk-produk terkini dalam e-commerce ni juga akan disenaraikan dalam section kat bawah ni lah. Okay, so untuk setakat ni tak ada produk. So dia akan kosong lah. Okay, so seterusnya kat bawah ni kita ada tiga section utama, iaitu forum kawalan perosak dan penyakit. So kalau ada PPK membuat forum tertentu berkaitan tanaman, dia akan keluar kat sini lah. So orang awam boleh baca secara ringkas, tapi bila dia ingin baca lebih lanjut, dia kena log masuk lah untuk topik-topik tertentu. Okay, so ini contoh forum yang ada. Cuma bila ahli, dia boleh buat komen ataupun boleh membuat tindak balas dalam forum ni lah. Tapi bila orang awam yang tak log masuk, dia hanya boleh baca secara ringkas lah untuk forum ni. Okay, begitu juga dengan
latihan penanaman ni. So kalau ada topik baru dia akan senaraikan kat section ni lah. Kalau tak ada dia akan kosong seperti yang ada sekarang ni. Seterusnya kita ada harga terkini pasaran komoditi. Ini pun bergantung kepada apa yang PPK masukkan lah. So untuk setakat ni tak ada data untuk tarikh 1 April 2020 ni, data tak ada. So harga semua kosong lah. Okay. So yang ni bergantung apa yang PPK masukkan. Kalau PPK ada masukkan harga pasaran, dia akan keluar kat sini lah. Maksudnya orang awam boleh tahulah untuk negeri Johor, cili merah grade A berapa harga dia, grade B dan seterusnya lah, dan juga lain-lain. Kalau nak pilih timun, okay. So timun untuk Johor grade A berapa. So ni bergantung pada apa yang dimasukkan oleh PPK. Okay, seterusnya ini adalah footer. Tak ada apa yang penting untuk tuan-tuan lihat kat footer ni, cuma dia ada lebih kepada terma dan syarat, privacy, keselamatan dan juga penafian lah. So terma dan syarat, kalau tuan-tuan lihat, ni adalah terma syarat untuk sistem ni. Itu juga dengan privacy dan lain lah. Okay. So secara keseluruhan dia, untuk sistem PPHP halaman portal utama adalah seperti yang saya dah terangkan ni. Cuma yang part untuk tuan-tuan akses lebih dalam kepada sistem ni adalah di bahagian log masuk. Okay, contoh kalau tuan-tuan sebagai pengusaha, tuan-tuan kena klik pengusaha ni dan juga tuan-tuan kena masukkan maklumat log masuk tuan-tuan lah. Nanti saya akan tunjukkan cara pengaktifan akaun, macam mana akaun tuan-tuan didaftarkan, kemudian tuan-tuan aktifkan akaun, semua tu saya akan tunjukkan pada video-video seterusnya. Okay, kalau tuan-tuan sebagai pengguna PP, so tuan-tuan klik pengguna PP, so tuan-tuan akan log masuk sebagai pengguna PP lah. So maksudnya setiap kali tuan-tuan log masuk ni akan paparan sistem akan berbeza lah. Kalau tuan-tuan sebagai pengguna PP, paparan dia akan berbeza nanti. Kalau tuan-tuan sebagai pengusaha, paparan dia juga akan berbeza lah. Okay, begitu juga dengan pengguna LPP. So pengguna LPP pun akan mempunyai paparan yang berbeza lah mengikut kesesuaian sistem. Okay, so secara keseluruhan itu saja untuk pengenalan kepada halaman portal ni. Yang penting tuan-tuan tahu apa beza borang pendaftaran kat sini untuk bukan ahli projek dan juga log masuk kepada akaun tuan-tuan lah. Okay, so untuk itu setakat itu saja video pengenalan kepada sistem PPHP ni. Seterusnya kita akan mulakan kepada pendaftaran ataupun pengaktifan akaun tuan-tuan. Okay, saya rasa itu saja untuk setakat ni. Sekian, terima kasih.